garis panduan berinteraksi dengan Al-Quran. Bila saya fikirkan macam mana saya nak buat, saya dah baca 2-3 buku untuk nak letakkan perbincangan ni, interaksi dengan Al-Quran. Saya tak nak buat macam ulama dulu buat, maknanya kita ambil semua, jadi dia akan jadi panjang. Jadi saya cuba nak bahagikan. Dan saya bila fikirkan tentang pembahagian, Ibnu Katsir pun ada sebut juga. Yang pertama antaranya ialah yang berkaitan dengan penerimaan. Yang berkaitan dengan penerimaan. Yang kedua yang berkaitan dengan pemprosesan. Dan yang ketiga adalah penghasilan. Ini bukan kilang buat apa-apa, ini adalah Al-Quranul Karim. Kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama sekali, macam mana kita terima Al-Quran. Yang kedua, macam mana kita proses. Selepas kita terima, proses tu macam mana. Yang ketiga adalah takkan untuk proses tak habis. Mana hasilnya? Betul tak? Jadi kita ingin juga melihat kepada hasil daripada interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Okey, baik. Dengan itu saya rasa kita dah boleh tengok sekitar ada 16 interaksi daripada 3 bahagian ini: penerimaan Al-Quran, pemprosesan Al-Quran dan juga penghasilan Al-Quran ataupun penghasilan daripada Al-Quran. Okey, beriman, yakin, baca, hafal, faham, tadabbur, belajar, praktik, mengutamakan, menjiwai, mengajar, mengurai, memberi hidayat, memberi berita gembira, memberi amalan dan memberi peringatan. Itu yang sempat saya rumuskan di sini melalui beberapa kitab, antaranya adalah At-Tibyan fi Ulumil Quran oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Okey, kita perhatikan satu persatu insya-Allah. Pertama, beriman. Saya rasa kita baca bahagian yang bergaris sahaja. Yang lain tu tuan-tuan dan puan-puan, saya minta buat homework, balik ke rumah, surah Al-Baqarah 85 baca balik. Tapi di sini saya nak tekankan bahagian yang diperlukan sahaja. Orang Arab kata asyahid ataupun baitul qasid ataupun bahagian yang menjadi dalil kita. Mungkin ayat itu panjang, tapi yang kita nak hanyalah satu potong daripada ayat tersebut. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian Alkitab dan kamu menolak sebahagian yang lain? Okey, soalan ini adalah soalan istifham, dipanggil inkari. Soalan untuk nak mengingkari perbuatan ini. Perbuatan ambil sebahagian, tolak sebahagian adalah perbuatan yang tidak diterima oleh Allah. Jadi ertinya kita kena beriman secara keseluruhannya. Itu adalah peringkat yang pertama, interaksi yang pertama. Okey, beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Okey, apa sahaja yang dimulakan, apa sahaja yang dikompilekan ataupun kumpulkan, okey, dalam mushaf itu bermula dengan Al-Fatihah, berakhir dengan An-Nas adalah Al-Quran. Kita yakin kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, beriman. Okey. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, bahagian yang bergaris, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang mukmin yang lelaki, mukminah yang perempuan, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara, tidak boleh bagi mereka mempunyai pilihan dalam perkara itu. Okay, jadi kita kena beriman, yakin, ataupun kita kena mempercayai Al-Quran dengan sepenuh-penuh kepercayaan. Apa yang Allah kata itulah yang betul. Apa yang Nabi cakap itulah yang betul, walaupun kita rasa macam tak betul. Betul tak? Ada tak biasa didatangi tuan-tuan dan puan, ada tak orang datang mempertikaikan faraid? Ada tak? Ada. Ada kan? Okey, lelaki dapat lebih daripada perempuan. Kenapa? Yang banyak kerja sekali perempuan. Tapi dewan ni tak boleh menjadi dalil lah. Biasanya kat tempat lain, biasanya perempuan banyak kan. Kalau kat UKM tu, perempuan ramai, lelaki sikit je dah lah. Sikit tak hadir lah tu kan? Tuan kelas kan. Jadi kita rasa mana perempuan ni kan. Jadi dengan itu kita faham ada orang yang mempertikaikan Al-Quran. Kenapa? Kerana keimanan mereka ada masalah. Banyak sahaja golongan dipanggil feminisme, okay, yang telajak sangat untuk mempertahankan hak perempuan. Kenapa dia buat begitu? Kerana dia tak faham Al-Quran. Okay? Dan banyak lagi lah, faraid, poligami, apa tak lagi, hak penjagaan, macam-macam dipertikaikan oleh mereka. Okay? So itu menunjukkan keimanan ada masalah. Jadi kita diperintahkan mengikut dua ayat ini dan juga ayat-ayat lain, apa sahaja yang dicatatkan
dalam Al-Quran, apa sahaja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim perlulah diimani, perlulah dipercayai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, meyakini. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya telah datang kepada engkau wahai Muhammad apa dia? Kebenaran. Maka janganlah engkau jadi di kalangan orang yang meragui. Okey. Dan ayat ini pun kalau nak baca daripada awal, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik. Sekiranya engkau berada dalam keraguan wahai Muhammad terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik. Tanyalah orang yang telah membaca kitab-kitab terdahulu sebelum kamu. Okey, tanya. Okey, rasa ragu-ragu tanya. Okey. Dan adakah Nabi Muhammad telah bertanya? Rasa-rasa macam mana? Okay, kalau kita tengok pada sirah Nabi, kita akan dapati awal-awal lagi bila Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, Nabi balik minta Khadijah selimutkan, betul? Okay, dah selimutkan, dia pun rasa takut apa semua. Khadijah mengatakan kalla la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan mensia-siakan engkau, mengabaikan engkau wahai suamiku. Okey, engkau bantu orang miskin, kau buat ni, kau buat dia apa semua. Tanggungjawab seorang isteri untuk nak menenangkan hati suaminya. Dengan itu esoknya Khadijah baru jumpa Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal apa dia? Inilah di antara orang yang yaqra'una al-kitaba min qabli. Dia jenis Kristian yang ataupun Nasrani. Dia ambil kitab Hebrew, Injil, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bila ditanya apa Waraqah kata, bila Khadijah kata, dengarlah daripada anak saudaraku ini. Jadi bila dia beritahu kepada Waraqah, Waraqah kata itulah dia Namus kan, itulah dia Jibril yang datang kepada Nabi Musa. Yang datang kepada kamu wahai Muhammad adalah Jibril, malaikat yang sama yang telah datang kepada Nabi Musa. Dan apa? Waraqah kata, ya laitani aku hayyan. Begitu, lebih kurang. Aku amat mengharap masih dapat hidup lagi dan kuat pada hari engkau dihalau oleh kaum engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad dengar terkejut. Dia digelar sebagai Al-Amin, orang yang dipercayai dalam kaumnya. Tiba-tiba Waraqah bin Nawfal yang ada ilmu tentang Taurat dan Injil memberi satu mungkin cerita tentang masa depan Nabi Muhammad ini, bahawa dia akan dihalau. Jadi Nabi Muhammad pun bertanya, awamukhriji-yahum, adakah mereka akan menghalau saya? Betul tak? Dia tak yakin lagi, macam betul saya akan dihalau. Jadi Waraqah mengatakan, Nabi-Nabi yang mendapat apa yang kamu dapat, semuanya akan mengalami nasib yang sama, akan ditekan oleh kaum mereka. Okey. Jadi dengan itu, laqad ja'akal haqq, Allah memutuskan bahawa apa yang datang kepada engkau adalah keyakinan daripada Tuhanmu. Janganlah engkau terdiri daripada orang-orang yang meragui. Sebahagian ulama mengatakan ayat-ayat yang berbentuk begini sebenarnya bukan untuk Nabi Muhammad. Sebenarnya untuk siapa? Untuk kita, umat Nabi Muhammad. Okay, kerana Nabi Muhammad tak ragu dah. Kan wahyu datang pada dia. Dia nampak Jibril dan sebagainya. Dia naik ke langit. Dia pergi ke Isra' Mi'raj, kan Isra' pergi ke Baitul Maqdis. Naik ke langit dekat-dekat dengan Sidratul Muntaha. Dengar bunyi aqlam, dengar bunyi pena-pena yang menulis Lauh Mahfuz. Dia tak ragu-ragu dah. Jadi ayat ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita semua. Okey. Yang ketiga, baca. Ini adalah masuk bahagian proses. Setelah beriman